kembali menemui anda dengan satu harapan, tidak lain untuk berkongsi ilmu dan terus menjadi teman anda bermuhasabah diri. Tidak lupa selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang dimuliakan. Muslimin dan muslimat yang dihormati, sesungguhnya adakah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah khusyuk dalam solat telah dapat kita nikmati? Persoalan ini harus kita jawab sejujurnya supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang rugi. Pembuka tirai, kita ikuti tajuk sambungan rahsia khusyuk solat menerusi segmen Basir. Nak solat ni, dia kena pilih pakaian yang sesuai. Maksud sesuai, taklah pakai pakaian dah bau bulan dah tak basuh. Jadi masa kat takbir tu duk bau pula. Dah lah lama tak basuh, bertukar kain pula tu, bau asyam sana, bau asyam sini. Jadi tengah semayang pun kita betul hidup nak khusyuk macam mana. Okey, sejadah tempat sujud tu biarlah, bila sujud tu betul-betul kita pun rasa tenang je. Ini sujud sampai tahan nafas sebab banyak bau kat situ. Jadi satu lagi, kalau boleh, kalau semayang kat masjid, orang lelaki, kalau boleh pakai baju tu biarlah pakai yang sesuai. Janganlah pergi masjid pakai baju garang, belakang tu ada gambar helang, sedang tangkap burung pula tu. Jadi orang belakang nak tengok, burung mana cantik. Jadi dia mengganggu orang lain khusyuk. Okey. Kemudiannya, untuk khusyuk lagi, kalau boleh, sebenarnya kita bersemangat nak pergi semayang. Bersemangat kalau boleh. Bersemangat tu pergi semayang ni sebelum azan ataupun sebelum iqamat. Bila orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab nak khusyuk tuan-tuan, kita nak berpisah dengan dunia sekejap. Nak pisah dunia sekejap. Kita ambil wuduk, basuh muka, berpisah, tinggal dunia sekejap. Bila kita semayang sunat dulu, kita ada gap sekejap. Lepas tu kita dengar qomat, ada gap. Lepas tu lah Allahu Akbar. Lepas tu dunia tak masuk. Kalau sedang-sedang tengok filem Hindustan, lepas tu kita pun Allahu Akbar, dia masuk zoom, dia masuk line kita. Itu yang tinggal menangis balik. Filem Hindustan sedih, kita pun sedih juga semayang sebab line Hindustan dia masuk. Dan Nabi SAW bersabda, dia kata, kalau kamu tahu kelebihan duduk ke depan solat, kamu akan berebut kalau tahu pahala. Berebut nak duduk depan. Kita berebut nak pergi belakang. Silakan. Orang depan, saya belakang. Dalam belakang cari kipas pula tu, mana buah kipas. Kat itu kipas, kat situ bertumpu orang kat situ. Itu ialah betul juga. Kalau duduk belakang, dia banyak karenah tu. Tengah semayang, tengok orang ni sujud tak kena, rokok tak kena, kain semayang tak kena. Tengok ke plekat cak gajah duduk, contohnya. Banyak tengok jenis. Jadi belakang dia ada gangguan sikit. Minta maaf lah. Cerita betul tu. Okey, kemudiannya, kalau nak khusyuk, kalau pergi solat, siapa-siapa ada kelebihan, kalau orang pelawar kita, silakan jadi imam. Bila orang suruh jadi imam, jangan tolak. Sebab jadi imam ni, dia tumpuan lebih tau. Allah, dia jaga rakaat, dia fikir satunya pahala lebih. Yang keduanya, kita di depan. Orang lain ikut kita. Kita buat dengan hati-hati, maka dia boleh mendorong kita untuk khusyuk dalam solat. Kemudian, tu dia, tuan-tuan sekalian, ini pun susah juga. Kalau boleh semayang berjemaah, bersembahyanglah di belakang imam yang baik, yang cukup syarat, yang kita tak tahu dia cerita tak elok lah. Sebab kalau imam panggil tak elok, imam tu pula pergi beli nombor ekor jadi imam. Jadi duduk belakang, kita fikir-fikir tak elok. Sebab itu minta maaf ya, kalau tuan-tuan ada kemampuan, sembahyang di belakang imam yang khusyuk, dia ada aura, boleh kita buat khusyuk. Sebab tu ada petua kata, elok juga kita berpindah. Pergi semayang sekali-sekala masjid ni, pergi semayang sekali-sekala masjid tu. Sebab kita boleh rasa tau, imam ni terutama sekali kalau bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan ke bulan biasa ke, dengar imam ni baca, saya rasa belakang dia khusyuk aja. Dia tolong kita tau. Jadi kita boleh rasa, sebab orang hebat ni, dia punya hati baik ni, dia ada kesan di belakang. Betul tak? Jadi elok juga sebab nak jadi khusyuk. Imam-imam pula kalau boleh dia baca Quran, dia tarik tumpuan. Orang Islam Malaysia ni nak suruh khusyuk, saya punya petua, kalau boleh imam dia belajarlah sikit lagu-lagu Mekah. Lagu Masjid Haram tu. Saya tak pandai tapi tiru-tiru, kadang jadi kadang tak jadi. Jadi contohnya kita baca macam Ar-Rahman 'Allamal Quran. Contohlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang dengar sikit,
Ni Mekah ni. Bila dengar Mekah, teringat macam duk Mekah sikit. Bila dengar Mekah, dia terlalu khusyuk. Sebab bila orang dengar azan, dengar ayat Quran, bunyi Mekah, dia ingat Masjid Haram. Itu yang kan Masjid Haram khusyuk. Dan satu lagi tuan-tuan, nak khusyuk sembahyang lagi, antaranya ialah kita kena baca sifat-sifat sembahyang Rasulullah. Macam mana sembahyang Nabi sebenarnya? Ada buku-buku tau. Nabi rokok macam mana, Nabi sujud macam mana, Nabi punya kesungguhan macam mana, sahabat-sahabat sembahyang macam mana, kesungguhan. Okey? Dia boleh bantu kita sembahyang dengan betul. Kemudian, nak khusyuk pula, kita kena belajar ilmu tentang orang sembahyang lalai, orang sembahyang khusyuk. Kelebihan sembahyang yang khusyuk dengan kekurangan rugi orang sembahyang yang lalai. Kena tahu. Dan bila tahu tuan-tuan, nak khusyuk, gini, saya nak beritahu satu poin. Kita kena ada target. Apa target macam ni? Setiap kali nak solat, sebelum solat tu, angkat takbir ke, tuan-tuan kena niat. Hari ni, saya nak cuba sembahyang yang terbaik saya nak buat. Cuba letak tu. Saya nak beri sembahyang terbaik hari ni. Cuba, saya cuba. InsyaAllah cuba. Kita buat Allahu Akbar, solat. Solat, lepas sembahyang, Allah hari ni dapat 2 je, insyaAllah 2. Tak apa, saya cuba lagi asar nanti. Asar saya cuba insyaAllah. Bila sampai asar je, sembahyang kali ni nak cuba. Kita cuba asar. Cuba asar, cuba-cubalah. Dapat 1 je hari ni. Tak apa, saya cuba maghrib nak khusyuk. Kalau tuan-tuan cuba macam tu, pasti dapat. Saya pernah jumpa seorang lelaki. Dia jumpa saya, nak khusyuk. Saya pun beritahu. Saya beritahu cara-cara dia. Lepas tu dia sembahyang tau. Lepas sembahyang, dia jumpa saya. Menangis dia, keluar air mata. Saya kata, kenapa nangis? Dia kata, Ustaz, saya tak tahu. Hari ni saya sembahyang paling seronok dalam hidup saya. Saya dah cuba, baru seminggu. Sampai menangis, keluar air mata tau. Allah, saya kata, boleh jadi tuan sudah pun, dah dapat satu rasa. Bila kita rasa ni tuan-tuan, barulah khusyuk. Bila khusyuk, seronok. Bila seronok, barulah kita tunggu saat seronok, saat solat. Bila dah khusyuk, kita tunggu nak solat tu. Jadi bila kita tak khusyuk, beban solat. Bila beban, mari sembahyang je, dengan azan, Allahu Akbar, Allah, dah asal. Rasa baru lagi zuhur. Dia rasa beban macam tu. Kenapa tak seronok nak bertemu dengan Allah Ta'ala? Okey, kemudian kalau nak solat tu, nak khusyuk lagi, antaranya ialah kalau perut sedang lapar, makanan sedang terhidang, makan dulu. Ada orang sebut juga, kalau masa masih panjang, perut lapar, makanan dah hidang, jangan buat lebay. Sembahyang dulu. Nanti kalau sembahyang dulu, dia ganggu. Allahu Akbar, Tom Yang masuk. Bunyi karaoke. Semakan dulu supaya bila solat nanti tak ada gangguan. Boleh faham tu? Okey. Kemudian, nak khusyuk, last penutup, jangan tergopoh-gopoh tau. Jangan tergopoh-gopoh. Bila imam dah sembahyang, kita mari lambat. Jalan tenang aja, tenang ikut imam. Allahu Akbar. Jangan tergopoh-gopoh. Maksud tergopoh, imam duk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun pelagi. Allahu Akbar. Itu yang rokok dengan imam, dia tak sebab apa dia tarik nafas je. Dia kalau tergopoh-gopoh macam tu, dia jadi tak khusyuk. Jadi tenang, masuk dengan tenang, insya-Allah khusyuk. Bila khusyuk ada nilai, bila ada nilai, insya-Allah dia bantu kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan sebilangan kawan-kawan yang tak bekerja ataupun kerja separuh masa. Mereka adu ustazah, mereka tak cukup masa. Bagaimana pula dengan kami yang bekerja full time di pejabat? Jadi bolehkah ustazah jelaskan sedikit keadaan senario yang macam ini? Terima kasih ustazah. Terima kasih kepada Kak Nur Aisyah kita ya, Puan Nur Aisyah kita ya. Kita nak cerita tentang orang perempuan lah, isteri ni lah ya. Sebab isteri ni ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Yang bekerja tu memanglah dia selalu mengadu. Kepada saya pun dia selalu mengadu. Ustazah sibuklah kerja dekat luar ustazah ya, kerja banyak dekat office, balik rumah nak masak lagi, nak tengok suami lagi, nak tengok anak-anak lagi ya. Itu yang bekerja mengaku tidak ada masa. Memang logik lah ya. Tapi yang
full time suri rumah ni, yang duduk dekat rumah ni pun masih ada lagi yang mengadu, saya pun tak cukup masa juga Ustazah, ya. Sedangkan masa dia nak tengok pokok bunga ada, ya. Masa dia nak tengok cerita-cerita Hindustan ke dekat depan TV 3-4 jam ada. Tapi dia boleh kata pula masa nak tengok anak tak sempat Ustazah, nak layan suami tak sempat. Justru itu, bagaimana kita nak buat? Apa kata kita tinjau kisah yang berlaku kepada seorang wanita hurul ain, wanita bidadari syurga. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan bernama Zainab binti Saidina Ali. Bila sebut Zainab binti Saidina Ali, wanita yang bernama Zainab ini ialah anak kepada Sayyidatina Fatimah dan juga Saidina Ali karramallahu wajhah. Hebat tak hebatnya apabila Zainab dilahirkan, Nabi seronok dapat cucu perempuan. Ya, sebab sebelum tu Hasan dan Husain, ya. Bila Nabi dapat cucu perempuan, ya, Nabi peluk Zainab ni, Nabi cium, malaikat Jibril turun daripada langit, pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letaklah nama bayi perempuan yang comel ini sebagai Zainab, ya. Jadi bila Zainab meningkat dewasa, dia berkahwin dengan seorang hartawan. Rezeki dia baguslah. Dia kahwin dengan seorang suami yang hartawan yang bernama Abdullah bin Jabar. Dan Abdullah bin Jabar ini, dia seorang yang sangat pemurah. Ya? Walaupun dia ini seorang yang sangat pemurah, isteri orang kaya. Biasalah Zainab, dia isteri orang kaya lah. Sebab suami dia kaya, dia sombong ke tak sombong? Dia tak sombong. Ini yang kita tak nak. Sebab ada juga orang yang suami dia kaya, tapi isterinya sombong. Tapi tidak kepada Zainab dan tidak kepada suaminya. Walaupun mereka kaya, tapi mereka suka membantu orang yang memerlukan, yang datang ke rumah mereka. Tak kira lah orang miskin ke, ibu tunggal ke, sesiapa saja, mereka selalu memberikan bantuan. Itulah Zainab binti Saidina Ali. Tetapi yang lebih istimewa tentang Zainab binti Saidina Ali ni ialah dia merupakan seorang isteri dan seorang ibu yang bijak membahagikan masa. Masanya ada masa beribadah untuk Allah, masanya ada masa untuk dia menguruskan rumah tangganya. Dia nak masak, dia nak sapu sampah, dia nak kemas rumah. Dan lagi masanya ada masa untuk dia didik anaknya, sehingga dia mencorak adunkan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Dan dia ada masa untuk dia layan suami dia. Sebab masa ni kita yang atur, bukan masa atur kita. Setiap masa terluang yang dilakukan oleh Zainab binti Saidina Ali ni, dia baca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah. Kita orang perempuan ni, ya Allah, paling mudah nak berzikir. Sebab itu Nabi sebut orang perempuan senang masuk syurga apabila seseorang wanita itu sembahyang 5 waktu dengan sempurna, berpuasa pada bulan Ramadan, jaga maruah dan kehormatan dirinya, serta taat kepada suaminya. 4 Nabi sebut. Senang tak senang? Bila kita belai rambut anak, kita menyusu anak, kita dua-duakan anak, zikirlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan Nabi kata tambah satu lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumits wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Dosa-dosa kamu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kamu sebanyak buih-buih yang berada di lautan. Yang pastinya zikir yang mudah lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi, innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya ia adalah merupakan satu khazanah daripada khazanah syurga. Dan sambil kita mengasuh anak-anak kita tu, kita nak bagi anak kita rajin belajar, rajin pergi sekolah, zikir ya Rahman 5 kali, tiup dekat air, bagi anak minum. Jadi banyak peluang yang ada dalam keluarga kita, sama ada bekerja ataupun tidak bekerja, masa kita yang bahagi. Kalau kita pandai bahagi masa, kita akan dapat seperti mana yang diperolehi oleh Zainab binti Saidina Ali yang merupakan bidadari di dalam syurga. InsyaAllah cerita-cerita yang lain akan menyusul. Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh itu, marilah kita teruskan pengisian menerusi segmen Al-Quran di Hati bersama yang berbahagia Dr. Muhammad Syafi'i Muhammad Amin Al-Mukri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung semula dalam siri menghafaz Al-Quran. Pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bincangkan halangan-halangan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam menghafaz Al-Quran. Di antara halangan yang kita mungkin akan hadapi tuan-tuan dalam menghafaz Al-Quran, yang kita buat kajian secara soal selidik maupun melalui pengalaman kita, ada di antara kita ni dalam nak menghafal Al-Quran, kita kurang keyakinan. Begitu juga yang kadang-kadang semangat yang lemah, kurang istiqamah, merasakan susah dan sebagainya. Yang sebenarnya perkara ini yang sebenarnya tuan-tuan kita telah sentuh dalam siri yang lalu. Apa yang sebenarnya kita nak conclude dalam keempat-empat masalah ini adalah dengan kita banyak merapatkan diri pada Allah SWT dan mohon pertolongan Allah SWT. Seterusnya saya nak bincangkan masalah, ada satu lagi masalah yang besar yang dihadapi oleh para penghafaz Al-Quran ini, iaitu masalah yang ada kaitan dengan kelupaan. Sebenarnya kita tidak ikut bagaimana fitrah, memori ataupun sistem ingatan kita berfungsi. Secara saintifik sebenarnya kalau kita lihat, sistem ingatan kita ini terbagi kepada dua bahagian. Yang kita panggil yang pertama sistem ingatan jangka pendek, dan yang kedua kita panggil dia sebagai sistem ingatan jangka panjang. Kalau kita lihat apa dia punya bukti mereka menggunakan sistem ingatan jangka pendek, kadang-kadang satu ayat tu yang mereka hafal, mereka hanya baca 10 atau 20 kali saja. Ataupun kadang-kadang mereka menghafal satu ayat itu, mereka hafal dalam jumlah yang banyak. Itu sebab apabila mereka melalui proses mengulang, mereka menghadapi masalah yang besar. Mereka tidak dapat mengingat ayat-ayat yang mereka hafal. Kalau berdasarkan teknik yang kita anjurkan kepada masyarakat, kita minta masyarakat menghafal antara 60 ke 200 kali satu-satu ayat itu. Tapi kalau orang tengok tuan-tuan, bila dengar je perkataan 200 kali, orang dah takut dah. Tapi yang sebenarnya 200 kali, kalau ayat tu dalam lingkungan 4 perkataan, dia akan ambil masa yang sebenarnya antara 5 ke 10 minit saja. Tapi kualiti bacaan dia, yang penting adalah kualiti. Ambil ayat yang sedikit, ulang banyak kali sehingga 200 kali, insya-Allah kita akan dapat bawa maklumat yang kita hafal tu kepada ingatan jangka panjang. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi sebab-sebab yang bawa kelupaan pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allah Al-Malik. Malik ini maknanya raja. Raja yang menguasai seluruh alam. Di dalam surah Al-Fatihah kita, setiap kali kita sembahyang sedang penonton sekalian, kita disuruh membaca satu ayat Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala itu raja dan kekuasaannya itu kekal sehingga hari pembalasan. Kita sedang penonton sekalian, perbezaan kuasa yang Allah beri kepada manusia, dia tak kekal. Katakan hari ini kita kuat sedang penonton sekalian, kita rasa kita orang paling gagah sekali yang ada di sini, di Malaysia lah katakan. Tetapi selepas 50 tahun, apakah kekuasaan, kegagahan kita itu kekal? Hari ini kalau kita cantik sedang menonton sekalian, ya hari ini kita cantik, tapi selepas 50 tahun, apakah kecantikan itu masih kekal? Tidak sedang menonton sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Allah kekal sampai hari pembalasan. Kalau kita tahu sedang menonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu kekal kuasanya sampai hari pembalasan, kenapa kita nak engkar pada Allah Subhanahu wa taala? Kita buat maksiat pada hari ini, Allah Maha melihat sampai hari pembalasan sana sedang menonton sekalian. Kita buat kejahatan kepada orang lain, kita zalimi orang lain, Allah tahu sampai hari pembalasan itu nanti. Dan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa dan segala yang ada di langit dan di bumi, kerana baginya lah kerajaan, baginya lah kekuasaan, baginya adalah pujian, dan dia di atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Sedang penonton rahmati Allah sekalian, setelah kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, apa peranan, apa sikap sebagai hamba,
Sebagai hamba sedang penonton sekalian, kita ni abdun. Kita ni hamba. Kita hamba sedang penonton sekalian. Kita hamba kepada raja yang tidak pernah menurun kekuasaannya itu. Dan menyebabkan apabila kita bergantung kepada kuasa yang kekal sedang penonton sekalian, maka menyebabkan kita akan sentiasa rasa bersemangat dalam segala urusan kita. Oleh demikian, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang Maha berkuasa. Untuk apa kita rasa takut menghadapi ujian-ujian hidup, kerana Allah Al-Malik akan sentiasa bersama kita. Semoga paparan Al-Hidayah dapat kita manfaatkan sepenuhnya. Mengenal asma Allah diharap dapat meresap ke jiwa, dan tip menghafal Al-Quran dipraktikkan. Pertutup tirai renungi maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Insyiqaq ayat 6 yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kamu mesti bekerja keras dengan sepenuh kesungguhan untuk menuju kepada Tuhan kamu. Nescaya kamu akan menemuinya, insya-Allah. Jangan lupa temu janji kita pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemewahan ada kemurkaan.